Hai murid-murid, kita masih lagi saya Cikgu Yo. Selamat berjumpa dalam biologi tingkatan 5 iaitu bab 2, struktur dan fungsi daun. So hari ini kita nak pergi kepada 2.1 iaitu apakah itu yang berkaitan dengan struktur daun. Sebelum memulakan kelas, mari kita sama-sama tengok apakah standard pembelajaran yang kita perlu tahu daripada kelas pada hari ini. Yang pertama, memerihalkan struktur luar daun dan murid-murid perlu tahu di manakah itu lamina dan di manakah itu petiole. Satu lagi, mengenal pasti struktur dalam lamina daun, iaitu kita perlu labelkan epidermis atas, mesofil palisad, mesofil berspan, epidermis bawah dan bekas vaskular. So sekarang kita tengok kepada struktur daun dulu. Struktur daun sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu struktur luar dan struktur dalam. Di dalam struktur luar boleh terbahagikan kepada dua, iaitu tadi baru kita cakap. Apa tu? Lamina dan petiole. Betul murid-murid? Seterusnya, sekarang mari kita tengok mendalam. Bagaimana kita nak label struktur luar daun? Yang ini, murid-murid rasa ini adalah lamina ke petiole? Betul murid-murid, ini dinamakan sebagai lamina. Yang bawah ini barulah kita panggilkan dia sebagai petiole. Petiole sebenarnya adalah tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. Sekarang mari kita tengok apakah ciri-ciri lamina. Lamina adalah bersifat lebar, nipis dan hijau. Kenapa dia berbentuk lebar? Supaya menambahkan luas permukaan yang ada. Nipis adalah untuk memudahkan pertukaran gas. Dan dia berwarna hijau kerana mempunyai banyak kloroplast untuk menjalankan fotosintesis. Petiole ini sebenarnya mengunjur ke dalam lamina untuk membentuk jaringan urat yang memberikan sokongan kepada lamina. Sekarang kita tengok secara mendalam struktur dalam daun. Yang di atas ini dikenali sebagai epidermis atas. Seterusnya, yang tersusun rapat ini dikenali sebagai mesofil palisad. Dan di bawah mesofil palisad terdapatnya palisad berspan. Apa beza di antara mesofil palisad dengan palisad berspan? Ya, betul murid-murid. Mesofil palisad tersusun secara rapat, manakala palisad berspan sebenarnya disusun secara longgar. Seterusnya kita tengok yang bawah dua ni yang berada di pintu, dia dikenali sebagai sel pengawal. Lubang ataupun bukaan yang berlaku di bawah dikenali sebagai stoma. Okay. So tadi kita kata atas adalah epidermis atas yang mengandungi stoma yang banyak, kita panggilkan dia sebagai epidermis bawah. So di antara palisad berspan ini tengah-tengah terdapat satu ruang, iaitu dikenali sebagai ruang udara. Untuk yang hijau-hijau dalam mesofil palisad ini, sebenarnya mesofil palisad mempunyai banyak organel kloroplast dan epidermis atas titik hitam dikenali sebagai nukleus. Oh, kita terlupa satu benda yang belum label. Di atas epidermis atas ini dia terdapat satu lapisan yang dipanggil sebagai cuticle. So inilah struktur dalam daun yang murid-murid perlu tahu. So ingat, lukis dan labelkan dalam buku masing-masing supaya kita dapat ingat untuk label tersebut. Sekarang kita tengok apakah itu cuticle. Cuticle sebenarnya adalah lapisan yang berlilin, kalis air dan luksina. Dia melapisi bahagian epidermis atas dan bawah daun.
Kutikel ini bersifat kalis air kerana dia adalah untuk menghalang kehilangan air yang berlebihan secara penyejatan. Kutikel sebenarnya adalah bersifat luksinar. Kenapa? Untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya. Seterusnya kita tengok epidermis atas. Dia berada di permukaan atas daun dan berada di bawah kutikel. Dia tidak mengandungi kloroplas seperti yang kita nampak dalam gambar tadi. Dia tak ada kloroplas sebenarnya. Itu yang dia tidak berwarna hijau. Dia bersifat luksinar. Kenapa? Supaya cahaya matahari dapat menembusinya. Seterusnya, epidermis bawah. Epidermis bawah seperti namanya, dia berada di permukaan bawah daun. Dia mempunyai stoma seperti yang kita tengok tadi. Dia mempunyai sel pengawal, tengah-tengah ada bukaan yang dikenali sebagai stoma. Sel stoma ini terdiri daripada sepasang sel pengawal. Mesti sepasang Seterusnya, mesofil palisad ini adalah tersusun secara tegak dan padat seperti yang kita tengok dalam gambar tadi. Kenapa dia nak tersusun secara tegak dan padat? Untuk memperolehi cahaya yang maksimum. Dan satu lagi, mesofil palisad sebenarnya mempunyai banyak kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Mesofil berspan pula. Mesofil berspan berbentuk tidak sekata. Dia tersusun secara longgar dan mempunyai banyak ruang udara. Ciri-ciri ini akan menambahkan luas permukaan untuk pertukaran gas, iaitu perubahan ini mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Mesofil berspan ini sebenarnya mempunyai kloroplas, tapi sedikit sahaja mereka ada. Bekas vaskular. Bekas vaskular seperti yang kita belajar dalam bab 1. Murid-murid masih ingat? Terdapat dua jenis, iaitu xylem dan phloem. Xylem ini adalah berfungsi untuk mengangkut air dan mineral. Dan dia adalah dinding tisu berlignin. Tapi phloem adalah untuk mengangkut bahan organik, iaitu hasil fotosintesis. So, itu sahaja yang kita perlu belajar pada hari ini. Murid-murid ingat, labelkan struktur luar dan dalam daun. Dan ingat, setiap sel yang ada ini mempunyai fungsi dan ciri-ciri yang berbeza. So, ingat murid-murid, ulang kaji di rumah. Kita mungkin jumpa lagi tak lama lagi. Sekian, terima kasih.